Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Hari ini, cikgu ingin berkongsi ilmu untuk mata pelajaran Biologi tingkatan 5 KSSM. Kita masih di dalam bab 1 iaitu organisasi tisu tumbuhan dan pertumbuhan. Standard kandungan pada kali ini pula adalah 1.2 iaitu tisu meristem dan pertumbuhan. Jom anak-anak. Standard pembelajaran pada kali ini adalah pada akhir pembelajaran, murid-murid haruslah dapat yang pertama, mengenal pasti jenis dan bahagian tisu yang terlibat dalam pertumbuhan. Yang kedua, menghuraikan kedudukan zon pembahagian sel, zon pemanjangan sel dan zon pembezaan sel dalam pucuk dan akar. Yang ketiga, mengenal pasti zon pembahagian sel, zon pemanjangan sel dan zon pembezaan sel dalam radikel anak benih. Yang keempat, memerihalkan jenis pertumbuhan, iaitu pertumbuhan primer dan sekunder. Yang kelima, mewajarkan kepentingan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Yang keenam, membanding dan membezakan antara pertumbuhan primer dengan pertumbuhan sekunder dalam tumbuhan Eudicot. Yang ketujuh dan yang terakhir, menilai kepentingan tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder dari segi ekonomi. Pernahkah anda melihat perkembangan tumbuhan daripada anak benih tumbuh membesar menjadi pokok dewasa? Bahagian yang manakah yang tumbuh terlebih dahulu? Terdapat tisu hidup yang belum membeza dalam tumbuhan yang bertanggungjawab dalam pertumbuhan tumbuhan. Tisu ini dikenali sebagai tisu meristem. Tisu meristem terbahagi kepada dua, iaitu meristem apex dan meristem lateral. Tisu meristem apex terdapat di hujung pucuk dan hujung akar. Manakala tisu meristem lateral terdiri daripada cambium vascular dan cambium gabus. Perubahan yang berlaku dalam organisma bermula daripada peringkat zygot sehingga dewasa disebut sebagai pertumbuhan dan perkembangan. Semasa di tingkatan 4, anda telah mempelajari pertumbuhan dalam manusia dan haiwan. Dapatkah anda menyatakan definisi pertumbuhan? Okey, mari kita lihat zon-zon pertumbuhan sel. Hujung pucuk dan hujung akar tumbuhan dapat dibahagikan kepada 3 zon pertumbuhan sel, iaitu zon pembahagian sel, zon pemanjangan sel dan zon pembezaan sel. Ini adalah gambar rajah zon pertumbuhan sel pada hujung pucuk. Dan ini pula adalah zon pertumbuhan sel pada hujung akar.
Okey, sekarang mari kita lihat dengan terperinci setiap zon dalam zon pertumbuhan sel. Yang pertama ialah zon pembahagian sel. Zon pembahagian sel berlaku pada meristem apex yang terdiri daripada sel-sel meristem yang giat membahagi secara mitosis. Pertambahan bilangan sel menyebabkan peningkatan kepanjangan batang tumbuhan. Semasa sel baharu terbentuk, sel yang terbentuk sebelumnya akan ditolak ke zon pemanjangan sel. Zon yang kedua adalah zon pemanjangan sel. Zon pemanjangan sel terdiri daripada sel-sel yang mengalami pertambahan saiz. Pertambahan saiz berlaku melalui resapan air secara osmosis dan penyerapan nutrien ke dalam sel serta disimpan di dalam bakul. Bakul-bakul yang kecil yang bersebelahan akan bergabung untuk membentuk bakul yang bersaiz besar. Proses ini dikenali sebagai pembakulan. Kemasukan air mengenakan tekanan terhadap dinding sel lalu menolak, memanjang dan melebarkan sel. Yang ketiga adalah zon pembezaan sel. Zon pembezaan sel terdiri daripada sel-sel yang membeza dan pembezaan berlaku apabila sel telah mencapai saiz yang maksimum. Sel-sel membeza membentuk tisu kekal seperti epidermis, korteks, xilem dan phloem. Sel berubah bentuk dan struktur untuk menjadi sel khusus yang berfungsi secara spesifik. Sebagai contoh, sel epidermis pada daun membeza dan membentuk sel pengawal yang mengawal bukaan liang stoma. Selain itu, sel epidermis pada akar membeza dan akan membentuk sel rambut akar. Terdapat dua jenis pertumbuhan yang dialami oleh tumbuhan, iaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer merupakan pertumbuhan yang berlaku selepas percambahan dan dialami oleh semua tumbuhan untuk menambah panjang batang dan akar. Ia berlaku pada meristem apex yang terdapat pada hujung pucuk dan hujung akar. Ia bermula apabila sel-sel meristem apex dalam zon pembahagian sel giat membahagi diikuti dengan pemanjangan sel dan pembezaan sel. Pertumbuhan sekunder pula berlaku kepada kebanyakan tumbuhan eudikot dan sebilangan kecil tumbuhan monokot untuk menambah ukur lilit atau diameter batang dan akar tumbuhan. Tumbuhan tidak berkayu seperti tumbuhan herba tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder terhasil daripada pembahagian sel meristem lateral yang terdapat di batang. Meristem lateral terdiri daripada cambium vascular dan cambium gabus. Cambium vascular terletak di antara tisu phloem dan tisu xilem dalam berkas vaskular, manakala cambium gabus pula terletak di bawah lapisan epidermis.
Ini adalah peringkat-peringkat pertumbuhan sekunder pada batang. Yang pertama, pertumbuhan sekunder bermula apabila kambium vaskular membahagi secara mitosis dengan aktif. Yang kedua, sel-sel dalam gelang kambium membahagi ke arah dalam membentuk xilem baharu dan ke arah luar membentuk phloem baharu. Tisu xilem baharu akan menjadi xilem sekunder dan tisu phloem baharu akan menjadi phloem sekunder. Peringkat yang ketiga, apabila mengalami pertumbuhan sekunder, xilem primer ditolak ke arah empulur manakala phloem primer ditolak ke arah epidermis. Akibatnya, tisu-tisu xilem primer dimampatkan untuk membentuk lapisan kayu yang kuat. Hal ini disebabkan dinding salur xilem ditebali lignin. Penebalan lignin memberikan sokongan mekanikal kepada tumbuhan. Peringkat yang keempat, apabila lapisan xilem sekunder dimampatkan, berlaku pertambahan lilitan batang dan menyebabkan epidermis batang menegang serta retak. Kambium gabus membahagi dengan aktif membentuk sel-sel gabus di sebelah luar dan korteks di sebelah dalam. Lapisan gabus melindungi batang daripada serangan serangga dan patogen apabila epidermis merekah. Sekarang, mari kita lihat pula pertumbuhan sekunder pada akar. Sel-sel kambium vaskular membahagi dengan aktif dan bergabung untuk membentuk gelang yang lengkap. Sel-sel dalam gelang kambium yang membahagi ke arah dalam untuk membentuk xilem sekunder dan ke arah luar untuk membentuk phloem sekunder. Disebabkan aktiviti kambium vaskular, akar menjadi semakin tebal. Kambium gabus yang terletak di bawah epidermis membahagi dengan aktif untuk membentuk sel-sel gabus. Gabus memberikan perlindungan kepada tisu akar. Walaupun kebanyakan tumbuhan monokot tidak mengalami pertumbuhan sekunder, terdapat sesetengah daripadanya mengalami pertumbuhan sekunder seperti Dracaena species, Aloe species dan Agave species. Okey, sekarang mari kita lihat apakah kepentingan pertumbuhan primer. Yang pertama, ia membenarkan pemanjangan pokok agar dapat menyerap cahaya matahari untuk menjalankan fotosintesis. Yang kedua, phloem primer dapat mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke bahagian lain tumbuhan. Yang ketiga, xilem primer dapat mengangkut air dan garam mineral dari tanah melalui akar ke daun. Yang keempat, xilem primer memberikan sokongan kepada tumbuhan herba atau tumbuhan muda. Okey, mari kita lihat pula kepentingan pertumbuhan sekunder.
Yang pertama, ia memberikan kestabilan kepada tumbuhan dengan menambah diameter batang dan akar agar bersesuaian dengan ketinggian tumbuhan. Yang kedua, memberikan sokongan mekanikal kepada tumbuhan. Yang ketiga, menghasilkan lebih banyak tisu xylem dan tisu phloem. Yang keempat, menghasilkan tisu xylem dan phloem secara berterusan bagi menggantikan tisu xylem dan phloem yang tua dan rosak. Yang kelima, menghasilkan kulit kayu yang kuat dan tebal yang memberikan perlindungan kepada pokok terhadap kehilangan air yang berlebihan, kecederaan fizikal dan serangan patogen. Yang keenam, mampu hidup lebih lama dengan meningkatkan peluang menghasilkan biji benih dan membiak. Sekarang, mari kita lihat perbandingan antara pertumbuhan primer dengan pertumbuhan sekunder dalam tumbuhan Eudicot. Persamaan yang pertama, kedua-dua pertumbuhan dapat meningkatkan saiz tumbuhan secara tetap. Yang kedua, kedua-dua pertumbuhan berlaku pada tumbuhan berkayu. Yang ketiga, kedua-dua pertumbuhan melibatkan pembahagian sel secara mitosis. Sekarang, mari kita lihat pula perbezaan di antara pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Yang pertama, pertumbuhan primer melibatkan meristem apex, manakala pertumbuhan sekunder melibatkan meristem lateral iaitu cambium vascular dan cambium gabus. Perbezaan yang kedua adalah pertumbuhan primer berlaku pada batang dan akar di bahagian tumbuhan yang lebih muda, manakala pertumbuhan sekunder berlaku apabila pertumbuhan primer telah terhenti pada batang dan akar yang telah matang. Perbezaan yang ketiga, pertumbuhan primer pertumbuhannya berlaku secara memanjang, manakala pertumbuhan sekunder pertumbuhannya berlaku secara jejari. Perbezaan yang keempat, kesan pertumbuhan kepada pertumbuhan primer adalah menyebabkan peningkatan kepanjangan batang dan akar tumbuhan, manakala pertumbuhan sekunder menyebabkan peningkatan ukur lilit batang dan akar tumbuhan. Perbezaan yang kelima adalah pertumbuhan primer membentuk epidermis, korteks dan tisu vaskular primer, manakala pertumbuhan sekunder pula membentuk kulit kayu, periderma, lentisel dan tisu vaskular sekunder. Perbezaan yang keenam, pertumbuhan primer tidak mempunyai tisu berkayu, manakala pertumbuhan sekunder pula mempunyai tisu berkayu. Perbezaan yang ketujuh, pertumbuhan primer mempunyai ketebalan kulit kayu yang nipis, manakala pertumbuhan sekunder mempunyai ketebalan kulit kayu yang tebal. Perbezaan yang terakhir, pertumbuhan primer tidak mempunyai gelang tahunan, manakala pertumbuhan sekunder mempunyai gelang tahunan pada batang pokok.
Pentingan tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder dari segi ekonomi adalah yang pertama, tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder mempunyai kayu yang kuat dan keras. Tumbuhan ini sesuai digunakan sebagai struktur rumah bot, perabot, pagar, pintu dan lain-lain. Yang kedua, kehadiran gelang tahunan pula menyebabkan perabot kelihatan menarik dan dapat dijadikan barang perhiasan. Yang ketiga, kayu dan kulit pokok sesetengah tumbuhan seperti meranti dapat menghasilkan resin dan minyak. Bahan-bahan ini dapat dikomersialkan sebagai warnis, bahan pelekat, minyak wangi dan ubat-ubatan. Yang keempat, tumbuhan berbunga pula dapat dijadikan sebagai tumbuhan hiasan. Yang kelima, jualan buah-buahan seperti mangga dan manggis iaitu hasil daripada pokok yang mengalami pertumbuhan sekunder dapat menjana sumber pendapatan dan ekonomi negara. Baiklah, sekian sahaja. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa subscribe, like dan share channel Cikgu Anizan. Bye.